ilaha adna ihad. Dengarlah orang Israel, Tuhan kamu, Tuhan kita, Tuhan adalah satu. Sekali lagi ya. Dalam Quran sebut apa? Wallahu ahad. Katakan Allah itu esa, tunggal, se. Ahad ini maksud ahad ini bukan satu. Satu dalam bahasa Arab wahid. Ahad ni tak sama dengan satu. Kalau sebut satu, selepas satu ialah dua. Satu, dua, tiga, empat. Tapi bila sebut ahad tak ada dua. Clear kan? Okay, dalam Quran sebut Wallahu ahad. Jesus sebut Adonai ihad. Moses sebut Adna ihad. Ahad, ihad, ihad. Arabic language, Aramaic language, Hebrew language. Kalau kita tengok dalam Bible sebagai contoh, dalam the book of Exodus chapter number 20 verse number 3 to 5, the book of Deuteronomy chapter 5 verse number 7 to 9, there is no other God before me, tak ada Tuhan lain melainkan aku. Dalam bahasa Arab bunyinya la ilaha illallah, you should not make any graven image from the sky above you, the earth beneath you, the water underneath the earth, do not bow down to them, not serve them, for I am your Lord, I am a jealous Lord. Dalam Bible kata, tadi Tuan Sari kata tak? Tak ada Dalam Bible kata, jangan kamu rupakan apapun daripada langit, ataupun daripada bumi, ataupun daripada air. Jangan kamu sembah selain daripada aku. Akulah satu-satunya Tuhan kamu, Tuhan yang cemburu. Dalam Bible kata, jangan syirik. Dalam Islam, dosa apa? Dosa yang paling besar yang Allah tak ampunkan. Dosa syirik. Surah An-Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 48 dan ayat nombor 116. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud dosa syirik Allah tidak akan ampunkan, tetapi mana-mana dosa selain daripada syirik Allah nak ampun, Allah ampunkan. Nampak persamaan-persamaan? So saya berjumpa dengan orang Hindu sebagai contoh. Bila jumpa orang Hindu jangan guna Bible, mereka ada kitab-kitab dia banyak. Kitab dia yang paling suci itu kitab Veda. Veda dia ada 4 jenis. Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda. Dia ada kitab-kitab Upanishad, Purana, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Tirukural. Banyak kitab-kitab dia. Kita ambil contoh je. Chandogya Upanishad, kanto nombor 6, sloka nombor 2, mantra nombor 1 berbunyi Ekam Evet Vitiyam, bahasa Sanskrit. Artinya Tuhan adalah satu. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak sama sekali tak ada. Tuhan tu satu aja. Tidak ada Tuhan tu satu tanpa nombor 2. Serupa tak dengan Qul huwallahu ahad. Kalau Svetasvatara Upanishad, sloka nombor 6, mantra nombor 9 menyebut na tacakati janita na chadipa. Siapa boleh ulang? Dengan tajwidnya sekali. Maksudnya Tuhan tak ada ibu bapa. Tuhan tak ada ibu bapa. Atau apa-apa kuasa lebih besar darinya. Serupa makna dengan lam yalid walam yulad. Tuhan tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Berarti Tuhan tak ada anak-anak, Tuhan tak ada mak, tak ada bapa. So kita fokus pada nilai-nilai persamaan. Kalau kita jumpa dengan orang Cina kalau konteks Malaysia, ada yang masuk Islam atau Kristian. Tapi orang Cina biasanya dia amal Buddhism, Taoism, Confucianism. So kita kena tahu sikit sebanyak apa tu Buddhism. Ajaran dia Four Noble Truth, Dukkha, Samudaya, Nirodha, Magga. Apa tu Eightfold Path, right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration untuk mencapai nirwana. Apa tu Taoism, apa tu Yin dan Yang, apa ajaran dalam Tao Te Ching, apa ajaran dalam falsafah Confucianism ataupun Confucius, apa tu filial piety, siapa Tuhan-Tuhan yang orang Cina sembah. Boleh faham? Clear? Tapi bagaimana pula dengan orang yang atheist atau agnostik, yang tak ada agama, yang free thinker, dia mungkin percaya pada satu kuasa tapi tak ada agama. Macam atheist, dia kata Tuhan tak wujud, dia tak percaya pun pada Tuhan. So, macam mana kita nak dakwah dengan dia orang? Kita pakai kitab dia. Orang atheist ni, agnostik pun ada kitab dia. Biasanya kitab dia ialah sains dan logik. Kalau macam saya akan gunakan pendekatan tentang evolution theory. Ini cerita panjang. Evolution theory, general theory of relativity by Einstein, special theory of relativity, a study of photons of electromagnetic radiation, intelligent design, Al-Quran dan sains. Sebab yang saya sebut tadi tu semua menunjukkan Tuhan wujud sebenarnya. Ataupun kita ambil Quran dan sains. Al-Quran diwahyukan 1400 tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Al-Quran buku sains moden? Al-Quran bukan buku sains moden. Bukan. Tapi dalam Al-Quran ada mengandungi ayat-ayat
yang berkaitan dengan penemuan-penemuan sains moden. Ini saya bagi contoh je. Contoh, Big Bang disebut dalam Quran, surah Al-Anbiya, surah 21, ayat nombor 30. Matahari dan bulan beredar pada orbitnya, surah Yasin, surah 36, ayat nombor 40. Matahari dan bulan berputar pada paksinya, surah Al-Anbiya, surah 21, ayat nombor 33. Kalau kita lihat bumi kita adalah bulat, diberikan gambaran dalam surah Az-Zumar, surah nombor 39, ayat nombor 5, surah Luqman, surah 31, ayat nombor 9, surah Naziat, surah 79, ayat nombor 30. Gunung ganang menstabilkan bumi kita, surah Al-Anbiya, surah 21, ayat 31. Gunung ganang disebut sebagai pasak dalam Al-Quran, surah Naba, surah 78, ayat 6 dan 7. Cap jari kita tak ada yang sama, surah Qiyamah, surah 75, ayat 3 dan 4. Kulit kita ada deri rasa sakit, surah Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 56. Dua lautan yang bertemu tetapi tidak boleh bercampur, surah Ar-Rahman, surah 55, ayat 19 dan 20. Embriologi, janin dalam perut ibu, disebut dalam surah Mukminun, surah 3, ayat nombor 14. Satu kita boleh tambah. Soalan, boleh tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu baginda yang tulis Al-Quran itu sendiri? Boleh? Tak boleh, tak boleh. Kalau kita kumpul semua manusia 1400 tahun dulu, mereka boleh pakai, boleh bincang-bincang pada zaman itu. Boleh tak mereka sendiri mengarang Al-Quran di zaman itu? Tak boleh. Maka kesimpulannya satu, mustahil manusia mengarang Al-Quran. Mustahil. Dan kalau Al-Quran bukan dari manusia, dari siapa? Dari Allah. Allahu Akbar. Best ke tak best? Best ke tak best? Brothers and sisters, hari ini kita hidup dalam keadaan macam-macam cabaran yang berlaku keliling kita. Pelbagai ancaman kepada akidah umat Islam yang sedang berlaku sekarang ini. Setuju ke? Okey, kalau kita tengok media sosial saja. Macam-macam pihak menghentam Islam. Macam-macam soalan mereka lontarkan kepada Islam. Betul? Setuju? Dan semua soalan-soalan ini ada jawapan. Semuanya ada jawapan. Dalam kursus yang kami conduct ni, yang kami latih ni, kami biasa akan ajak, kita akan latih. Nak jawab soalan tu macam mana, apa teknik-teknik dia, pendekatan dia, formula-formula jawab soalan. Kemudian kita akan bagi contoh-contoh soalan. Mula-mula contoh soalan yang senang nak jawab macam mana, yang sederhana macam mana, soalan yang ganas, yang memang hentam Islam. Yang kadang-kadang saya jumpa dengan scholars of Islam pun kadang-kadang tak nak jawab. Pun ada jawapan-jawapan dia. So macam mana nak jawab? Kita akan berikan contoh-contoh. Sekarang ni, kita juga handle kes-kes murtad. Kalau pengalaman saya tak adalah banyak sangat. Mungkin dalam ratusan orang murtad yang saya handle. Clear ke? Dan saya ni bila handle kes-kes murtad, saya tak suka menyalahkan mereka semata-mata. Ataupun menyalahkan pihak lain. Saya lebih suka mencari apakah punca-punca mereka nak murtad. Apakah faktor-faktor yang mendorong mereka murtad. Sebab kita kena berlaku adil kepada semua. Dan daripada situlah kita akan tengok apa pendekatan yang sesuai. Dan dalam kita nak memberikan istitabah, penasihatan akidah kepada mereka. Okay? Kita perlu tahu psikologi orang yang murtad macam mana. Kalau dia baru nak murtad, apa psikologi dia? Kalau dia sudah murtad tapi tak lama, baru lagi dia murtad, macam mana? Kalau dia murtad dah lama dah 10 tahun, 20 tahun dia murtad, macam mana pendekatan dia? Kalau dia dah murtad, bukan sekadar murtad, dia jadi missionary dalam agama lain. So macam mana pendekatan kita dan sebagainya. Jadi semua ini memerlukan ilmu, skill, pengalaman. Adakah saya terus pandai benda-benda macam ni? Tak ada. Benda ni kita belajar. Dalam kita belajar, ada tak saya buat salah silap? Ada. So dalam kursus latihan, kami juga mengajar kesilapan yang kami buat. Apa silap yang kami buat dulu? Kami cerita juga. Supaya anda tak perlu ulang kesilapan yang sama. Biasanya orang dalam training tak cerita kesilapan dia. Dia kata tunjuk yang hebat je. Tapi kesilapan pun kita perlu tahu. Habis good. Okay, brothers and sisters, nak berdakwah pada nak muslimin senang ke susah? Susah. Kalau sekarang jawapannya susah. Okay. Tetapi kalau kita belajar step by step. Senang ke susah? Dia jadi senang. Dia jadi senang. Saya tak kata hari ini belajar, terus pandai. Tak ada. Benda ni ialah satu proses. We have to start somewhere. Sekarang ni kan macam-macam permasalahan. Orang Islam hari ini makin ragu-ragu tentang Islam. Orang Islam sendiri, dia pun mula ada keraguan. Tanda soal Tuhan ni wujud tak wujud.
Kemudian bila soalan-soalan tentang Islam dilontarkan, dia pun fikir balik, oh macam mana yang nak jawab? Macam mana yang nak jawab? Bila tak dapat jawapan, dia pun timbul keraguan dalam hati. Benda ni boleh berlaku pada diri kita kan? Benda ni boleh tak berlaku pada ahli keluarga kita? Boleh tak berlaku pada adik-beradik? Boleh tak berlaku pada anak-anak kita? Cucu kita? Boleh tak berlaku? Dan na'uzubillah. Na'uzubillah min zalik. Kalau benda ni berlaku pada anak kita, keluarga kita, kita bersedia ke nak hadapi situasi seperti itu? Penting tak kalau kita tahu macam mana nak handle kes-kes begini? Sebab iman tidak diwarisi. Bukan hanya sekadar lagu, tetapi realiti. Iman tidak diwarisi. Kalau bapanya seorang pendakwah, kalau bapanya seorang ustaz, belum tentu anak mati dalam keadaan beriman. Kalau bapanya seorang nabi, belum tentu isterinya atau anaknya mati dalam keadaan beriman. Kita ada kisah Nabi Lut AS, kita ada kisah Nabi Nuh AS. Yes or no? Okey, ilmu-ilmu begini menjadi sangat penting pada hari ini untuk survival iman kita, akidah kita. Brothers and sisters, ada berita baik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya bulan Februari yang lepas, 20 hari bulan Februari, kami baru saja lancarkan platform pembelajaran dakwah, okey, secara aplikasi, secara apps. Dan perasmian telah dilakukan oleh Datuk Setia Dr. Naim, ya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama. Dan alhamdulillah hari ini dengan apps ini, nama apps ialah Dawanity. Dawanity, Dawanity. Boleh je download daripada Apple Store, App Store dan sebagainya, App Store, Play Store dan sebagainya, boleh download. Okey. Dan dalam apps ini kita akan belajar dakwah step by step, dakwah harmoni. Bagaimana kita nak dakwah dengan kawan-kawan kita non-Muslim tetapi tanpa menyinggung perasaan dia, tanpa buat kita bergaduh. Macam dekat tempat kerja tuan-tuan ni, ada tak non-Muslim di sini? Ada. Hubungan harmoni ni penting ke tak penting? Penting kan? Setuju? Memang sangat penting. Memang sangat-sangat penting. Kita atas nama dakwah bukan berarti kita buat pergaduhan, kebencian dan sebagainya. Tidak. Tetapi pada waktu yang sama kita nak sampaikan dakwah. Sekarang ni macam saya, macam kita ni, macam kami di Unity, kami buat program dengan ketua-ketua agama non-Muslim. Ketua-ketua. Okey, ketua-ketua agama Kristian, daripada Hindu, daripada Buddhis, daripada Taoist, daripada Bahai, daripada Sikh dan sebagainya. Ketua-ketua agama ni kita buat program. Dan mereka tahu, mereka memang tahu yang kami ini pendakwah. Kami berdakwah. Mereka tahu dan mereka selesa. Sebab kami bagi tahu dakwah bukan bererti convert orang masuk Islam. Saya tak boleh convert siapa-siapa pun. Yang beri hidayah ni Allah SWT. Bukan saya boleh bagi hidayah kan. Surah Baqarah surah nombor 2 ayat 272, Allah SWT berfirman yang bermaksud bukan kamu yang bertanggungjawab untuk beri hidayah, Allah yang beri hidayah pada siapa-siapa yang dihendakinya. Tugas kita bukan nak bagi hidayah pada orang. Tugas kita apa? Menyampaikan dakwah tu, mengajak, menjemput, menyeru, sampaikan maklumat. Mereka dah salah faham, betulkan salah faham. Dia tak masuk Islam pun, paling-paling kurang pun, insya-Allah dia faham Islam, dia tak benci Islam. Yes or no? Yes or no? Hari ini kalau non-Muslim, persepsi mereka tentang Islam ni positif ke negatif? Negatif. Kenapa persepsi mereka negatif? Orang non-Muslim, kalau dia nak tahu pasal Islam, buku apa yang dia akan baca? First book dia akan baca apa? Dia nak kenal Islam, buku apa dia baca? First book dia akan baca buku apa? Dia akan baca buku Mustafa. Dia akan baca buku Kamal. Dia akan baca buku Nur Dawama. Dia akan baca buku Ummi Kalsum. Dia akan baca buku Khadijah. Boleh faham ke maksud saya? Dia akan baca buku Arshan.
Buku apa yang non-Muslim baca? First, dia nak tahu apa tu Islam. Dia akan tengok orang Islam keliling dia. Siapa orang Islam keliling dia? Kalau orang Islam keliling dia memang jenis yang baik, dia akan ada persepsi yang positif tentang Islam. Tapi kalau orang Islam keliling dia memang bermasalah, dia ada persepsi yang sangat negatif. Hari ini generally non-Muslim negatif tentang Islam. Nombor satu kerana media massa. Melakukan perkara-perkara tidak benar tentang Islam, laporan cara bias, cara selektif dan sebagainya. Itu yes. Tapi satu lagi faktor kenapa orang non-Muslim benci dengan Islam, tak suka Islam, kerana perangai orang Islam itu sendiri. Kerana pendekatan kita sendiri menimbulkan kemarahan daripada non-Muslim ataupun menyebabkan non-Muslim salah faham dengan agama Islam. Are we good? Clear ke? Saya minta maaf ya, sebagai seorang Islam saya kena cakap yang benar. Saya kena berlaku adil. Saya kena letak sesuatu pada tempatnya. Dari segi prinsip, kita tak akan berkompromi. Are we good? Clear? Okey, jadi di sini kan, brothers and sisters, dengan aplikasi dakwah ini, kita akan ajar cara-cara nak berdakwah. Sambil itu, kita jaga sensitiviti orang-orang keliling kita. Saya bagi contoh. Tadi saya tanya, dakwah di senang ke susah? Susah. Katakan, dalam aplikasi dakwah ni, kita ada 150 video yang kita akan guide you all cara-cara nak berdakwah. Video dia pendek-pendek. Jadi tuan-tuan boleh belajar ikut masa tuan-tuan. Boleh belajar bila-bila dan di mana saja. Ikut pada ke lapangan tuan-tuan. Dan kemudian ada juga kuis untuk uji pemahaman kita. Ada ujian, lepas tu ada workbook, ada ekspresi, boleh bagi feedback. Dan yang paling bestnya, dalam kursus ni ada praktikal sekali. Kita akan guide anda. Macam minggu pertama kan, jumpa non-Muslim, dekat tempat kerja pun ada non-Muslim kan. Jumpa non-Muslim, cakap dengan dia apa? Hello, apa khabar? Dah makan ke belum? Yang tu senang ke susah nak buat? Senang kan? Itu je, buat itu je cukup. Minggu kedua, tambah sikit. Minggu ketiga, tambah sikit. Minggu keempat, tambah sikit. Tanpa sedar, sudah berdakwah macam pro. Anda sudah berdakwah. Are we good? Clear? Settle semua? Okey. Sekarang kursus ini yang kita sebut, ini adalah LMS ya, Learning Management System. Okey, di mana anda boleh belajar untuk berdakwah ni di mana-mana saja. Tetapi buat masa ini kita tak buka lagi pendaftaran cara individu. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh berikan nama dahulu. Dan kami akan usahakan dana, sponsor untuk anda ikuti kursus ni. Kami tak buka untuk jualan lagi cara individu. Sekarang ni kami akan pergi daripada masjid-masjid agama negeri-negeri ini, okey, untuk mereka yang memberikan dana untuk sponsor siapa-siapa nak belajar berdakwah. Okay, di sini kalau anda dapat peluang untuk belajar dakwah, how to do dakwah to non-Muslim. Sekarang ni kalau kita boleh belajar dakwah kepada non-Muslim, dakwah atau Islam dengan orang Islam jadi senang. Sebab formula yang sama kita juga boleh guna apply kepada orang-orang Islam tu sendiri. Clear? Okay. So sekarang ni nak belajar dakwah ni senang ke susah? Senang ke susah? Anda, okey, kalau ikut kursus latihan, memudah tak untuk kita belajar berdakwah? Memudahkan. Tapi nak pergi kursus kadang-kadang susah kan? Nak ambil cuti, lepas tu ada bayaran kos lagi. Kadang-kadang kursus ni bukan dekat Penang, dekat KL. Macam-macam kan halangan-halangan yang kita ada. Betul atau tidak? Sekarang ni kita permudahkan. Anda boleh belajar dakwah di mana-mana saja, bila-bila masa. Nak belajar lepas subuh boleh, tengah hari boleh, petang boleh, malam boleh. Terpulang pada keselesaan masing-masing. Okey, siapa di sini kalau dapat peluang nak ikuti kursus ni berminat? Siapa berminat? Kita nak sampaikan ini secara percuma. Berminat? Okey.
Arshan. Tadi saya tak sempat bincang dengan Arshan. Where are you, Arshan? Oh, okey, depan. Okey, Arshan. Nanti kalau siapa-siapa yang nak ikuti kursus ni, boleh mereka bagi nama kepada Arshan. Okey. Yang kita perlukan nama penuh mereka, nombor telefon, email. Email tu penting. Email, nombor handset dengan nama penuh. So, bagi dekat siapa? Arshan. Nanti Arshan bagi senarai tu pada kami. Okey. Dan bila kami dah dapatkan sponsor dan sebagainya, dan kami akan invite anda untuk ikuti kursus ni. Clear kan? Ada soalan? Yes. Guna app. Boleh guna app. Guna handphone pun boleh. Guna apa ni, iPad boleh. Guna laptop boleh. Ada. Ada. Dia sebenarnya kalau ikut purata dia belajar. Kita tak nak rush belajar benda ni. Sebab kita tahu jadual kita pun sibuk dan sebagainya. Tapi dia bergantung pada individu. Ada yang cepat belajar, ada yang mungkin ambil masa yang lebih panjang. It's okay. Belajar ikut keupayaan anda. Okay? You learn at your own rate. Ada orang, dia laju. Kadang-kadang dia ada macam mood kan, mood. Kadang-kadang ada cuti contohnya. Dia boleh habiskan banyak. Pergi silakan. Kadang-kadang kita sibuk. Kita ada macam-macam perkara kita nak fikirkan. So, kita go step by step. So, just using the app saja. Simple. Clear? Sebenarnya kalau kita tengok apps untuk belajar dakwah pada non-Muslim, kalau dekat Malaysia memang tak ada lagi dah. Belum ada lagi. Ini the first one. Alhamdulillah. Ini the first one. Mula kita nak buat dalam bahasa Inggeris. Tapi kita fikir bahasa Inggeris ada banyak bahan-bahan kan, rujukan. Yang dalam bahasa Melayu yang kurang ni. So we start with Malay. Nanti kita akan translate in other languages. Satu lagi, bila anda jumpa non-Muslim kan, anda dah berdakwah pada dia. Lepas tu dia nak tahu pasal Islam. Dia pun boleh join dakwah ni. Bukan kursus tadi. Kita ada kursus untuk non-Muslim pula, Islam 101. Untuk dia mengenali apa tu agama Islam. Kita tak suruh dia masuk Islam. Kita tak suruh. Kita tak convert dia masuk Islam. Tapi kita bagi penerangan. Kita bagi penerangan. Dan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Betul? Any more questions? Kalau tak ada question, kita tutup. Saya diberikan masa sampai 1.30. Boleh injury time 5 to 10 minutes. Dan di antara ciri-ciri orang beriman adalah menepati masa. Ada lagi soalan? Kalau ada, saya ambil satu lagi soalan. Okey. Okey. Itu soalan dia. Okey. Okey. Good question. Sis ada nak tanya apa-apa? Ada? Tak ada ya? Okey. Soalan, okey, yes brother. Dah agak dah kalau buka sesi macam akan tipu. Okey, sebab masa dah habis. Saya fikir tentang masa saja sebab okey, saya bagi jawapan secara ringkas saja. Cuma kalau ringkas saya harap tidak menimbulkan salah tanggapan. Sebab jawapannya bukan jawapan yang menyeluruh, bukan komplit. Okey, tentang memberikan salam kepada Muslim dengan non-Muslim dan sebagainya, dia ada perbincangan yang lebih besar sikit. Tapi kita ambil cara ringkasnya, kalau non-Muslim bagi salam kepada saya akan jawab. Kenapa saya jawab? Dalam surah Nisa, surah nombor 4, ayat nombor 86, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ia bermaksud, apabila seseorang memberikan salam kepada kamu, maka jawablah dengan ucapan yang lebih baik daripada itu. Ataupun sama dengannya. Dia tak kata orang Islam yang bagi salam. Siapa-siapa bagi salam. So, siapa bagi salam, kita ucap. Dan saya pergi dekat negeri-negeri Arab ya, negeri Arab. Dekat sana, non-Muslim tu bagi salam dengan kita ni perkara biasa. Apa arti Assalamualaikum? Selamat sejahtera atas kamu. Itu maksudnya. Clear kan? Okey. Dan kalau kita tengok dalam Riyadhus Solihin, dalam jilid yang kedua, dalam bab memberikan salam, Nabi bila sampai dalam satu majlis yang ada orang Islam bukan Islam, Nabi berikan salam saja. Abi good kan? Ya. Okey, tentang isu soalan kafir dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok non-Muslim ini dalam Al-Quran, non-Muslim ini diberikan beberapa gelaran-gelaran yang merujuk pada, termasuk pada non-Muslim. Antaranya, Ya Ayuhan Nas, wahai manusia. Dia general, orang Islam dan bukan Islam. Ya Bani Adam, orang Islam dan bukan Islam.
Tetapi dari segi non-Muslim ada juga disebut sebagai ya ahlul kitab. Wahai ahli kitab. Ada juga qul ya ayyuhal kafirun. Ada benda tu. Dan dalam kalau kita lihat karangan ulama-ulama dalam bahasa Arab non-Muslim ini biasanya akan dirujuk sebagai kafir. Tapi kafir ni pun ada kategori-kategori dia. Ada kafir harbi yang memusuhi Islam, ada kafir zimmi dan sebagainya. So dia ada kategori-kategori. Itu dalam bahasa Arab. Tetapi bila kita cakap dalam bahasa Melayu, banyak istilah-istilah dalam bahasa Arab kita akan terjemah dalam bahasa Melayu. Betul? Ada kadang-kadang kita pakai istilah bahasa Arab tu juga dalam bahasa Melayu. Tapi kadang-kadang kita akan terjemahkan kepada bahasa, dengan bahasa yang lain. Setuju kan? Jadi sekarang ni bila kita kata kafir tu dalam bahasa Melayu, macam apa dalam bahasa Melayu? Kafir. Okey, itu generally kita faham. Tapi kafir ni berkaitan kafara, itu menutup. Dan ada juga ayat Quran, perkataan kafir itu digunakan untuk petani juga. Petani kan ambil benih-benih, dia tutup dengan tanah kan? Okey, relax. Boleh-boleh faham maksud saya. Tapi janganlah jumpa petani hari ni, kafir. Jangan macam tu. Tak. Boleh. Sebab tu saya kata ini bahasa. Okey? Okey. Balik pada ni. Kalau kita tengok kafir dalam bahasa Arab dalam Quran, kalau dalam bahasa Melayu kita terjemah sebagai apa biasanya? Orang bukan Islam. Yes, orang yang tidak beriman dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggeris sebagai non-Muslim dan sebagainya. Sekarang ni bagi saya kalau saya berinteraksi dengan orang bukan Islam, kalau saya gunakan istilah dalam bahasa Arab, dia faham tak? Dan mesej saya sampai tak pada dia? Kalau nak Muslim kata, boleh tak cerita apa itu sembahyang dalam Islam? Oh, solat dalam Islam ni adalah satu fardu yang mesti dilaksanakan dan Islam ni kita ni solat 5 kali sehari semalam dan dalam kita nak solat ini kita mesti dah berwuduk, tapi kalau tak ada air boleh bertayamum, dan dalam kita nak solat ini kita akan mulakan dengan takbir. Proses cakap macam tu, dia faham tak? Mesej sampai tak? So kalau saya nak cakap dengan seseorang, saya akan gunakan bahasa yang dia mudah faham. Dan kalau saya nak bagi satu formula secara umum, kita jangan compromise. Kita tak compromise prinsip Islam. Clear ke? Sekarang ni apabila saya nak berdakwah dengan non-Muslim, soalan yang saya akan tanya ialah, kalau saya buat begini, adakah mereka semakin dekat dengan Islam atau semakin jauh? Adakah mereka semakin dekat dengan Allah atau mereka semakin jauh dari Allah? Dan selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat, itulah kaedah yang kita gunakan. Are we good? Sebagai pendakwah, kita nak mengajak orang datang ke Islam. Itu priority. Dan bila kita sebut tentang perkataan kafir ni, bagi orang-orang Hindu sensitif. Sebab di India, dalam bahasa Hindi dan sebagainya, perkataan kafir tu membawa satu konotasi yang sangat-sangat negatif. Ingat lagi tak cerita Bobby? Saya tak pasti tahun 60-an ke 70-an dulu. Cerita Rishi Kapoor dulu. Cerita Bobby. Ada lagu kan? Mesyair tu nahi. Betul? Ingat lagi? Dalam tu juga ada Mekafir tu nahi. Dia bukan rujuk kafir tu pada dan Muslim. Kafir bagi orang-orang India ni adalah satu perkataan yang sangat jahat. Are we good? Clear ke? Settle? Sekarang ni kalau kita Al-Quran dalam bahasa Arab kan, tapi kadang-kadang kita kalau nak rujuk pada ayat-ayat Al-Quran, kita akan translate dalam bahasa Melayu, betul kan? So bila kita translate dalam bahasa Melayu, adakah kita menidakkan maksud dalam bahasa Arab tadi? Kita menidakkan maksud dalam bahasa Arab ke? Tidak kan? Okey, ini secara ringkas. Tetapi bila kita baca Quran dalam bahasa Arab, tetap bahasa Arab. Tak boleh nak tukar-tukar. Al-Quran tak boleh nak tukar-tukar. Clear ke? Tafsir itu lain. Terjemahan itu lain. Tapi bila kita baca Quran dalam bahasa Arab, apa yang disebut, itu yang kita sebut. Jangan pandai-pandai nak tukar. Are we good? Clear ke? Saya harap itu menjawab soalan tadi ya. Jadi sekian, setakat ini saja masa mengizinkan kita.
Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya sebagai seorang manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan, seperti juga disebut dalam surah Nisa surah 4 ayat 79. Saya mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas kesilapan kesalahan saya. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh maafkan saya ya. Misal kata saya silap ataupun menyinggung perasaan sesiapa, insya-Allah. Ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TQVM